Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Selamat bertemu kembali. Kita teruskan pelajaran kita dalam bab 12 pengendalian data dengan standard kandungan 12.1 proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Dan kali ini kita akan lihat standard pembelajaran 12.1.2 iaitu mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kegerapan. Baiklah pelajar, dalam pelajaran yang lepas kamu dah pun belajar tentang 4 kaedah untuk mengumpul data iaitu temu bual, tinjauan, pematian dan juga eksperimen. Data-data yang telah dikumpul dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah cikgu nyatakan tadi boleh diklasifikasikan kepada dua jenis iaitu data kategori dan juga data numerik. Data numerik ni pula terbagi kepada dua. Yang pertama ialah data diskrit dan keduanya ialah data selanjar. Apakah itu data diskrit? Data diskrit ni ialah data yang diperoleh secara membilang. Kalau kita nak dapatkan datanya, kita kena kira. Kita kena hitung. Biasanya datanya terdiri daripada nombor bulat sahaja. Contohnya kita dapat lihat di sini, bilangan haiwan kesayangan yang dipelihara oleh 6 orang. Kalau kita nak dapatkan bilangannya, mestilah kita kena kira kan? Itulah ia data diskrit. Seterusnya ialah data selanjar. Apakah yang dimaksudkan dengan data selanjar ni? Data yang diperoleh secara mengukur. Kalau kita nak dapatkan data ini, kita kena ukur. Ataupun ada lagi istilah lain, kita boleh sukat. Biasanya data ni terdiri daripada nombor bulat, pecahan atau perpuluhan. Contohnya lah jisim. Jisim ni tak semestinya nombor bulat kan? Boleh juga dalam bentuk perpuluhan. Ini adalah satu contoh data yang kita boleh dapat dengan cara mengukur. Selain itu, ketinggian ataupun isi padu. Itulah antara data-data selanjar. Baiklah pelajar, mari kita lihat dengan lebih terperinci lagi tentang dua jenis data yang cikgu sebutkan tadi, iaitu data kategori dan juga data numerik. Kita lihat yang pertama dulu, apakah itu data kategori? Ya pelajar, data kategori ini merupakan data yang mengukur ciri-ciri. Data kategori ini tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh dihuraikan. Maksudnya di sini, datanya bukan dalam bentuk nombor tetapi dalam bentuk perkataan yang menghuraikan ciri-ciri. Misalnya jantina. Jantina ni ada lelaki, perempuan. Kemudian warna seperti biru, merah, hijau dan sebagainya. Contoh yang lain seperti makanan kegemaran dan juga kumpulan darah. Seterusnya ialah data numerik. Data numerik ni ialah data yang mengukur nilai suatu kuantiti. Data numerik ini diukur menggunakan angka. Jadi, ia dalam bentuk nombor. Misalnya, bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain badminton dan masa bersenam. Ini antara contoh data numerik. Jadi data numerik ni adalah dalam bentuk nombor yang tak semestinya nombor bulat saja. Mungkin boleh jadi pecahan ataupun juga perpuluhan. Baiklah pelajar, untuk lebih jelas supaya kamu dapat bezakan antara dua jenis data, data numerik maupun data kategori, mari kita lihat contoh yang berikut. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Seterusnya, bagi data numerik, tentukan sama ada data itu adalah diskrit atau selanjar. A. Tinggi sekumpulan murid yang berumur 15 tahun. B. Cara pekerja datang ke tempat kerja. C. Sukan yang digemari oleh murid dalam satu kelas. D. Bilangan murid dalam kelas satu bestari yang memakai cermin mata. Mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk soalan A, tinggi sekumpulan murid yang berumur 15 tahun. Tinggi. Tinggi ini merupakan data yang terdiri daripada angka. Bermakna data ini adalah data numerik. Data numerik ni pula ada dua. Data selanjar ke data diskrit. Memandangkan tinggi ini kita kena ukur. Kita tak boleh kira. Jadi
Data yang diukur ialah data selanjar. Seterusnya, soalan B, cara pekerja datang ke tempat kerja. Cara pekerja datang ni boleh jadi dia naik motor ke, naik van ke, atau naik bas ke, atau lain-lain kenderaan. Jadi ia bukanlah dalam bentuk angka kan. Bermakna ia merupakan data kategori. Okey, seterusnya soalan C, sukan yang digemari oleh murid dalam satu kelas. Sukan yang digemari. Sama ada hoki ke, badminton ke, bola sepak ke dan macam-macam lagi jenis sukan. Itu bukanlah dalam bentuk angka kan. Jadi, ia merupakan data kategori. Dan yang terakhir, soalan D, bilangan murid dalam kelas 1 bestari yang memakai cermin mata. Okey, kamu lihat bahagian depan ni, bilangan murid. Bilangan murid ni ialah merupakan data dalam bentuk angka. Bermakna ini adalah data numerik. Data numerik apa? Data selanjar ke data diskrit? Okay, macam mana nak dapatkan bilangan murid? Okay, kita kena kira, hitung ataupun istilah lain bilang. Kita tak boleh ukur. Jadi, ini merupakan data diskrit. Baiklah pelajar, sebelum cikgu teruskan lagi, mari kita lihat dulu beberapa istilah berikut. Yang pertamanya ialah kekerapan. Kekerapan ni merupakan bilangan kali suatu maklumat muncul dalam suatu data tak terkumpul. Data tak terkumpul ni pula ialah data mentah yang belum diproses. Selepas pengumpulan data, proses pengorganisasian data dilakukan dengan membina jadual kekerapan. Kekerapan suatu maklumat dalam data ni pula dapat ditentukan dengan membilang atau mengumpul tanda gundal pada jadual kekerapan. Apakah itu tanda gundalan? Baik, kita lihat beberapa contoh akan tanda gundalan. Kalau satu, kita buatkan satu garis. Kalau dua, dua garis. Garis yang menegak. Tiga, tiga garis. Empat, empat garis. 5 ni lain sikit. Jangan pula kamu buat 5 garis menegak. Kalau 5, kita buat 4 garis menegak diikuti 1 palang ke atas 4 garis tadi. Kemudian cikgu bagi lagi satu contoh. 6. 5 tambah lagi 1 garis menegak. Baiklah pelajar, sekarang kita akan bina jadual kekerapan. Jadual kekerapan ni akan mempersembahkan data dalam bentuk baris dan juga lajur. Data dalam jadual kekerapan ni adalah lebih terurus, lebih bererti dan mudah difahami. Mari kita lihat contoh yang berikut. Jadual di atas menunjukkan tempoh masa latihan harian dalam jam bagi 20 orang pemain badminton. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Daripada jadual yang diberi, kita dapat lihat masa latihan paling minimum ialah 1 jam, manakala yang maksimum ialah 4 jam bagi 20 orang pemain badminton ini. Baiklah pelajar, sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. Biasanya kita akan sediakan 3 lajur bagi membina suatu jadual kekerapan. Untuk lajur yang pertama ni kita akan letakkan data yang diberi. Dalam contoh ni datanya adalah tempoh masa dalam jam. Lajur yang kedua pula adalah untuk gundalan, manakala lajur yang ketiga ialah kekerapan. Kalau kamu lihat pada data yang diberi, tempoh masanya bermula dari 1, 2, 3 sehinggalah 4 sahaja. Jadi, cikgu sediakan 4 baris untuk data-data ini. Okay, sekarang kita akan masukkan data ini dalam lajur tempoh masa. Kita perlu susun datanya. Dalam tertib menaik, bermula dari 1 sehinggalah 4. Seterusnya, kita akan membuat tanda gundal bagi setiap data ini. Ini bagi memastikan supaya data yang kita hitung tidak tercicir. Sekarang cikgu nak kamu lihat pada jadual data yang diberi di atas ini. Data yang pertama ni adalah 3. Mula-mula cikgu akan potong 3 ni.
Setelah itu, cikgu akan membuat tanda gundal pada lajur gundalan sebaris dengan datanya, iaitu 3. Okey, kita dah buat satu tanda gundal untuk 3. Kita potong lagi data yang berikutnya, iaitu 2. Cikgu buat tanda gundal pada tempoh masa 2 di lajur gundalan. Cikgu potong lagi data yang ketiga, iaitu 1. Cikgu buat tanda gundalnya. Cikgu potong lagi data yang keempat, iaitu 2. Dan cikgu buat tanda gundalnya. Sekarang tempoh masa 2 ni dah ada 2 tanda gundal. Kita teruskan proses ini, iaitu potong data dan buat tanda gundal sehingga selesai semua data dalam jadual ini. Baiklah pelajar, sekarang kita dah selesai dengan proses potong dan tanda gundalannya. Langkah berikutnya ialah menuliskan kekerapan bagi data ini. Kekerapan ini bergantung pada gundalan yang kita telah buat tadi. Sekarang cikgu nak kamu lihat bagi data yang pertama untuk tempoh masa 1 jam ni. Okey. Kalau kamu lihat tanda gundal ini, ada 4 tanda dan diikuti dengan 1 tanda gundal yang bersilang sebegini. Ini bermaksud nilainya 5. 5 tambah 3 tanda gundal, maka kekerapannya adalah 8. Bagi tempoh masa 2, 5 tambah 1, kita dapat 6 kekerapannya. Tempoh masa 3 ada 4 tanda gundal. Jadi kekerapannya 4. Dan tempoh masa 4 ada 2 tanda gundal bermakna kekerapannya 2. Baiklah, sekarang kita akan hitung jumlahnya. Kita akan tambah semua kekerapan yang ada ini. 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Dan kita dapat jumlahnya 20. Cuba kamu perhatikan jumlah kekerapan ini. Kita dapat nilainya 20. Nilai ini bersamaan dengan jumlah data yang diberi, iaitu 20 orang pemain. Ini bermakna kekerapan setiap data yang kita telah masukkan dalam jadual kekerapan ini menerusi gundalan adalah tepat. Baiklah pelajar, cikgu harap sekarang kamu sudah jelas dan boleh mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan seterusnya boleh membina jadual kekerapan selepas ini.